Okay, jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Okey, bagaimana saya nyatakan tadi, kita pada minggu ni kita akan kongsikan bab 3, iaitu kita cuba berbincang berkaitan elemen teras dalam pandangan alam Islam. Elemen teras dalam pandangan alam Islam. Kita menggunakan perkataan pandangan alam. Jadi kita akan berbincang juga apakah yang dikatakan sebagai pandangan alam. Yang mana dalam bahasa Inggeris dikatakan sebagai worldview ataupun bahasa Jerman yang kita kongsikan sebelum ni, iaitu Weltanschauung. Okay, iaitu kita akan cuba berkongsi yang pertamanya berkaitan konsep wahyu, konsep insan, konsep kebahagiaan, konsep ilmu dan juga konsep pendidikan. Okay, sebelum kita pergi berbincang berkaitan 5 konsep yang dinyatakan tadi, kita lihat dulu apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai kemelut semasa umat Islam. Sebab kita berbincang berkaitan peradaban, yang mana peradaban ni berkaitan dengan peradaban Islam, yang mana terkandung dalamnya umat Islam, dan juga peradaban moden ataupun peradaban barat. Jadi di dalam peradaban yang kita nak belajar ni, iaitu ada berlaku kemelut tertentu, yang mana peradaban tu sebagaimana kita telah nyatakan sebelum ni, kemajuan peradaban tu bergantung kepada 2 elemen teras utama, iaitu elemen spiritual dan juga elemen fizikal. Tapi jika kita lihat umat Islam ni, dalam peradaban peradaban umat Islam ni, ada kemelut yang berlaku pada umat Islam, yang mana kemelut ni lah punca bagaimana umat Islam tu kalau kita lihat mengalami masalah-masalah dari segi nilai keagamaannya, nilai akhlaknya dan sebagainya. Jadi kita lihat yang pertama di sini, kemelut semasa kaum muslimin. Kemelut semasa umat Islam. Apakah masalah utama dan apakah punca utama permasalahan? Jadi kalau kita lihat masalah-masalah yang membelenggu umat Islam sekarang ni, kita semua sedia maklum, kita lihat di paparan akhbar, di media-media elektronik, media masa sebagainya, banyaklah menyatakan atau memaparkan berkaitan masalah-masalah yang membelenggu umat Islam. Jadi apa masalah utama sebenarnya, masalah yang membelenggu umat Islam, dan apa punca utama permasalahan? Jadi masalah yang berlaku tu ada punca dia. Kalau kita kenali punca, maka kita akan dapatlah cuba menyelesaikan masalahnya mengikut cara pendekatan yang terbaiklah. Dinyatakan di sini, kesilapan dalam mengenal pasti punca masalah akan membawa kepada kesilapan dalam menawarkan penyelesaian. Sebagai contoh, kalau kita ambil contoh yang paling mudah, jikalau kita demam. Kan, kita tahu kita demam puncanya apa. Katakanlah kita demam puncanya ada bisul kan. Contoh katakan ada bisul yang besar di tangan. Itu punca dia. Punca menyebabkan kita demam. Kita cari punca dia, jadi kita rawat punca tersebut. Kita pun pergi klinik, cari jumpa doktor, mungkin buang bisul tu, kemudian mengenakan ubat-ubat yang tertentu. Maka baik je bisul tu, demam pun hilang. Jadi itulah contoh yang paling mudah. Puncanya kita dapat kenal pasti dan kita cuba cari rawatan yang sesuai, insya-Allah hilangnya punca tadi akan merawatlah masalah yang berlaku. Begitu juga dengan umat Islam ni, kita kena kenali dulu punca utamanya apa, maka barulah kita dapat kenal pasti bagaimana cara menangani punca tersebut. Jadi masalah utama masyarakat Islam ni adalah yang berkait dengan pandangan alam, yang berpunca dari kesilapan dan kekeliruan dalam ilmu. Jadi rupanya punca utamanya yang berlaku dalam kemelut umat Islam ni rupanya cara berfikir. Cara berfikir yang salah. Pandangan alam ni kita dapat mensyaikan pada minggu yang pertama. Bagaimana seseorang itu melihat pada satu benda. Contohnya yang saya syaikan tu itu berkaitan pantai. Orang yang mengalami masalah stres, masalah dalaman akan melihat pantai tempat sesuai untuk bunuh diri. Itulah cara dia punya berfikir. Tapi orang yang sentiasa positif, yang mencari rezeki, melihat pantai sebagai sumber rezekinya, dan dengan hasil-hasil yang ada tu dapat membantulah dalam menambahkan rezeki insan tersebut. Begitu juga orang yang melihat melalui pandangan imannya, akan melihat kat situ ada kebesaran penciptaan Allah SWT. Jadi rupanya punca utama masalah adalah daripada pandangan alam. Silap dan keliru dalam ilmu. Silap dan keliru dalam ilmu ataupun maklumat pengetahuan. Okey, kita lihat dulu apakah yang dikatakan sebagai pandangan alam. Apa makna pandangan alam? Dalam bahasa Inggerisnya worldview ataupun Weltanschauung dalam bahasa Jerman tu. Jadi pandangan alam tu ialah pandangan hidup mengenai hakikat semesta
hakikat kehidupan dan kebenaran. Jadi pandangan alam ni ialah pandangan yang menyeluruh, yang merangkumi bagaimana cara kita berfikir tentang hakikat alam semesta ni, tentang hakikat ataupun kebenaran kehidupan kita ni, dan juga tentang hakikat kebenaran. Bila kita dapat memandang berkaitan alam semesta, berkaitan kehidupan dan berkaitan kebenaran dengan cara pandang yang betul, insya-Allah kita punya diri itu akan menghala ke arah kebenaran lah. Tapi jikalau silap kita memahami, melihat alam semesta, contohnya melihat alam semesta ni terjadi dengan sendirinya, tiada Tuhan, ataupun kehidupan manusia ni hanya setakat terhenti di dunia sahaja, tiadanya kehidupan sampai kematian, maka kat situ dah silap kita punya cara berfikir, akan memberi kesan pada cara kita hidup lah. Kemudian berkait rapat dengan prinsip metafizik. Jadi rupanya pandangan alam kita ni, pandangan alam cara kita berfikir itu berkait rapat dengan prinsip metafizik. Apa itu metafizik? Metafizik ni ialah satu alam yang kita tidak dapat lihat lah. Kalau fizik, alam yang kita dapat lihat. Metafizik ni contohnya alam ghaib kan. Itu perihal berkaitan adanya malaikat tak nampak, adanya tulisan dosa pahala pun tak nampak. Itu berkaitan metafizik. Yang adanya syaitan, jin dan sebagainya. Kemudian berkait juga dengan epistemologi. Epistemologi ni ialah kajian-kajian mendalam berkaitan ilmu pengetahuan lah. Kalau kita silap mengkaji silap ilmu kita mengkaji suatu ilmu yang secara yang tidak benar, maka kita akan dapat cara berfikir pun yang tidak benar juga. Dan berkaitan juga cara berfikir ni dengan psikologi. Psikologi ni apa? Iaitu berkaitan dengan mental dan perasaan manusia, tentang berkaitan seorang insan tu, dalaman insan, cara berfikir, emosi, perasaan dan sebagainya lah, kejiwaan. Dan juga teologi. Teologi ni ialah berkaitan ilmu berkaitan tentang keagamaan lah. Jikalau kita silap memahami berkaitan metafizik, epistemologi, psikologi dan teologi ni, keempat-empat ni dia memegang peranan dalam membentuk cara kita berfikir tentang sesuatu, tentang pandangan alam. Itu yang dikatakan sebagai pandangan alam. Jadi jikalau ditanya apakah yang dikatakan pandangan alam? Pandangan alam tu ialah pandangan yang sebenar. Pandangan yang sebenar, yang hakiki berkaitan alam semesta, berkaitan kehidupan, berkaitan kebenaran. Yang mana yang mempengaruhinya ialah berkaitan prinsip metafizik, epistemologi, psikologi dan teologi. Okey, pandangan alam yang dinyatakan oleh seorang tokoh Muslim ni, seorang tokoh pemikir Al-Attas mengatakan ru'yatul Islam lil wujud. Iaitu pandangan alam tu ialah ru'yah. Ru'yah ni pandangan. Kalau berkaitan dengan Ramadan ni ru'yah. Tanya ru'yah. Ru'yah apa? Ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Ataupun ru'yatul hisab. Jadi ru'yatul Islam lil wujud. Jadi Al-Attas mengatakan pandangan alam ni ialah pandangan Islam tentang kewujudan. Kenapa sesuatu itu diadakan ataupun diwujudkan? Macam manusia. Kenapa manusia diwujudkan? Pandangan Islam terhadap kewujudan. Pasti ada hikmah ataupun sebab di sebalik kewujudan. Apa yang Islam pandang tentang kewujudan? Itulah pandangan alam Islam. Iaitu pandangan zahir dan batin. Pandangan zahir dan batin terhadap hakikat kewujudan dan kebenaran yang diperlihatkan pada nazar serta renungan akali peri kewujudan semesta dunia akhirat. Bahasa ni bahasa tinggi, falsafah. Jadi yang dikatakan Al-Attas ni, pandangan alam Islam tu ialah pandangan yang meliputi bukan hanya pandangan zahir yang kita dapat lihat secara berdepan, tapi juga pandangan batin. Pandangan batin. Pandangan yang kita tidak lihat terhadap kebenaran ataupun hakikat kewujudan. Tentang suatu kewujudan. Kewujudan manusia, kewujudan matahari, bulan, bintang, alam semesta. Kita kena melihatnya menggunakan pandangan zahir iaitu pandangan mata. Batin ni pandangan hati lah ataupun pandangan iman kan contohnya. Dan kebenaran yang diperlihatkan pada nazar. Nazar tu pada penglihatan lah. Pada pandangan, pada penglihatan. Serta renungan akali. Cara berfikir menggunakan akal. Jadinya melihat menggunakan mata, pandangan. Kemudian merenung menggunakan akal tentang kewujudan alam semesta ni.
yang mana adanya kaitan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadinya pandangan alam Islam ni pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana manusia itu melihat menggunakan mata, selepas lihat fikirkan pula menggunakan akal yang waras dan rasional kan, yang menepati kaedah-kaedah berfikir yang dibenarkan dalam agama kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sumber-sumber ilmu lah, dan melihat adanya kaitan kehidupan dunia dan akhirat. Itu pandangan alam Islam. Jadi punca umat Islam mengalami kemelut krisis yang kita lihat tu puncanya daripada kesilapan dalam memahami hakikat inilah. Puncanya daripada kesilapan memahami hakikat kehidupan, hakikat kewujudan. Contoh banyak kes keruntuhan moral, keruntuhan moral ataupun ketidak pelaksanaan amalan-amalan agama Islam. Mereka tu akibat silap memahami tentang apa matlamat kewujudan. Contoh manusia itu memahami wujudnya atau lahirnya atau diciptakan tu ada sebab-sebabnya. Bila mereka faham hakikat ni, maka tidaklah akan berlaku kemelut ataupun krisis yang berlaku lah terhadap peradaban umat Islam. Mengapa pandangan alam? Kenapa ditekankan, dititik beratkan berkaitan pandangan alam? Kerana kerangka berfikir dan peta pemikiran yang harus dibina dengan kesedaran dan keteraturan. Bermaksud cara kita berfikir. Jadi kaedah pemikiran manusia tu kenalah dibina di atas kesedaran dan keteraturan. Adanya peraturan dan juga kesedaran bagaimana kita nak berfikir. Ini yang kita nak betulkan. Betulkan cara berfikir mengikut kesedaran. Kesedaran ni maksudnya menyedari hakikat kewujudan lah tadi. Dan keteraturan. Adanya peraturan-peraturan tertentu dalam agama Islam. Dan pandangan alam juga itu ialah dia mempengaruhi nilai dan kepercayaan. Bila pandangan alam kita betul, maka nilai kita pun dan kepercayaan kita pun akan turut betul. Tetapi bila pandangan alam kita tentang sesuatu salah ataupun keliru ataupun silap, maka nilai dan kepercayaan yang ada pada diri kita pun akan ikut sama. Silap, salah dan keliru. Dan yang ketiganya, berbeza antara satu peradaban dengan peradaban lain bergantung kepada sumber pandangan alam tersebut. Contohnya peradaban Islam, cara pandangannya sebagaimana dinyatakan oleh Al-Atas tadi ialah pandangan yang menyeluruh. Ru'yatul Islam lil wujud. Bagaimana pandangan Islam tentang kewujudan. Tetapi peradaban moden atau peradaban barat, mereka tidak melihat tentang hakikat kewujudan. Mereka ada prinsip-prinsip tertentu yang mereka ikut atau amalkan. Mereka tidak percaya dengan sesuatu yang metafizik. Mereka tidak percaya kepada sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya. Mereka berpegang kepada kajian-kajian sains yang dapat dibuktikan. Itu cara pandangan peradaban barat lah. Sebab tu ianya berbeza cara pandangan alam. Peradaban tertentu berbeza cara pandangannya. Jadi pandangan alam ni terbentuk melalui ilmu dan pendidikan. Pandangan alam ni terbentuk melalui ilmu dan pendidikan. Apakah ilmu? Sebenarnya ilmu ni pun ada krisis juga. Perbezaan ilmu dalam Islam dan perbezaan ilmu dalam tamadun barat. Mereka berbeza. Disebabkan perbezaan itulah jadi cara pandang pun berbeza. Dengan ilmu adanya pendidikan. Jadi ilmu yang betul dan juga pendidikan yang betul akan membentuk pandangan alam yang betul. Jadi kalau sebaliknya, maka sebaliknya lah yang akan berlaku. Itulah pandangan alam. Apa cabaran pandangan alam barat sekular? Tengok ni perbezaan ya. Pandangan alam barat sekular, mereka tu berasaskan falsafah rasionalisme. Rasional. Falsafah akal saja. Cara berfikir je menggunakan 100% potensi akal, rasionalisme dan pengalaman sekular manusiawi. Bergantung kepada pengalaman manusia semata-mata. Pengalaman. Yang maknanya ilmu tu dibentuk daripada pengalaman manusia. Dan juga adanya falsafah rasional, penggunaan akal semata-mata. Kemudian barat itu menolak terhadap agama. Mereka memisahkan kehidupan dengan agama. Ini cara pandangan peradaban barat atau sekular. Kemudian mereka tu berlandaskan syak dan keraguan, bukannya keyakinan. Kemudian perubahan dan bukannya ketetapan. Mereka punya pandangan tu berubah-ubah mengikut zaman ke zaman.
Jikalau sebab mereka berdasarkan pada bukti saintifik, jikalau sains dapat membuktikan sesuatu yang berbeza dengan sebelumnya, mereka ikut yang latest, ikut pandangan yang terkini. Jadi berubahlah. Dan tidaknya ada unsur tetap dalam mereka punya cara berfikir. Kemudian dualisme bukannya kesatuan. Dualisme ni ialah kewujudan dua perkara yang bertentangan dalam satu masa. Kan? Contohnya positif dan juga negatif pada seorang pada satu masa kan. Mereka tidak ada unsurnya kesatuan. Ada perbezaan. Itu yang dikatakan sebagai cabaran pandangan alam barat dan sekular. Okay, apa pula ciri-ciri pandangan alam Islam? Bagaimana Islam memandang alam ataupun pandangan alam Islam? Okey, pertamanya berasaskan wahyu. Pandangan Islam mesti yang pertama berasaskan wahyu. Agama Islam ni didirikan di atas wahyu, iaitu Al-Quran, kalamullah, dan petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pendekatan tauhid, iaitu adanya kita melihat menggunakan pendekatan tauhid. Tauhid ni ialah mengesakan Allah. Mengesakan Allah pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Jadi berdasarkan tauhid. Tauhid itu kesatuan lah. Kesatuan, tauhid. Kemudian menggabungkan jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi. Jadi pandangan alam Islam ni dia komplit, komprehensif, menyeluruh, iaitu adanya gabungan jasmani dan rohani. Tapi tamadun barat, pandangan alam barat, mereka hanya fokus pada jasmani. Rohani ni sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, mereka menolaklah. Kemudian Islam juga menggabungkan duniawi dan ukhrawi. Dunia, kehidupan yang kita berada sekarang ni, dan juga akhirat, ukhrawi, iaitu kehadiran, iaitu kehidupan selepas kematian. Jadi sempurna ataupun komplit lah menyeluruh cara pandangan alam Islam. Kemudian pandangan alam Islam ni merujuk kepada hakikat sebenar dan bukan sekadar apa yang berlaku. Bukan sekadar apa yang berlaku. Kemudian bersifat tetap, pandangan Islam ni bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Kemudian pendekatan menyeluruh dalam ilmu. Pendekatan Islam ni menyeluruh. Syumul, iaitu ciri-ciri keistimewaan Islam, menyeluruh dalam ilmu. Kemudian pandangan alam Islam juga berdasarkan tanzilan wahyu yang mutlak. Tanzilan ni penurunan wahyu lah. Berdasarkan penurunan wahyu yang mutlak. Kemudian tauhid sebagai asas, dinyatakan tadi, merupakan renungan mata hati terhadap kewujudan dan hakikat, iaitu renungan mata hati. Bukan setakat mata zahir, mata yang kita nampak fizikal ni, tapi menggunakan renungan mata hati tentang kewujudan dan hakikat. Ni ru'yatul Islam lil wujud, sebagaimana pandangan al-atas tadi. Melihat dengan pandangan hati. Tetapi pandangan hati ni, jikalau hati itu sudah pun hitam, bermasalah lah cara renungannya. Tapi kalau hati itu bersih, jernih, maka renungan pandangan mata hati tadi telah pun menghampiri kepada hakikat kebenaran lah, tentang kewujudan. Kemudian merangkumi dunia dan akhirat. Malah akhirat merupakan matlamat kehidupan, menggabungkan kaedah ilmu secara saksama. Bermaksud Islam ni praktikkan secara sumber ilmu tu secara menyeluruh, iaitu mengambil kira ilmu yang dihasilkan daripada indera, panca indera, iaitu dera-dera yang ada pada kita ni, mata, telinga, hidung, kulit dan sebagainya. Kemudian menggunakan akal dan khabar, berita, akal dan khabar. Kemudian rasionalisme, menggunakan akal juga. Empirisme, kajian-kajian saintifik. Deduksi dan induksi. Ini menggabungkan ilmu-ilmu secara saksama. Itu pandangan alam Islam. Kemudian tidak terikat kepada perubahan dan pergerakan sejarah. Sebagaimana dinyatakan tadi, tamadun barat tu mereka tu berubah-ubah mengikut pergerakan sejarah. Contohnya mereka mengalami zaman kegelapan, kemudian zaman enlightenment kan, zaman pencerahan, kemudian zaman moden dan sebagainya. Tapi kita kalau kita lihat, semenjak zaman kenabian, zaman Nabi Muhammad SAW sehingga zaman sekarang, cara pandangan alam Islam tu tetap dan tidak berubah. Kalau Nabi berkata tentang sifat ikhlas tu, maka masih kekal cara pandangan kita, pandangan Islam terhadap ikhlas tu, sehinggalah akhir zaman lah, hingga hari kiamat. Masih bersifat tetap dan tidak berubah. Okey, apa unsur utama pandangan alam Islam? Di sini nyatakan unsur utama cara kita memandang ni,
Menurut Islam yang pertamanya Tuhan yang Maha Esa. Ini ada unsur tauhid lah. Sebab tauhid tu ialah mengesakan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Jadi yang pertama unsurnya ialah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian unsur wahyu dan kenabian. Kemudian unsur agama, unsur ilmu dan pendidikan, unsur insan dan diri insani, unsur alam semesta, unsur nilai dan budi pekerti ataupun akhlak ataupun etika. Kemudian nilai unsur kebebasan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir unsur kebahagiaan. Ini unsur-unsur utama yang utama dalam pandangan Islam. Okey, apa elemen-elemen teras? Baru kita masuk pada topik pada hari ini, iaitu elemen-elemen teras dalam peradaban. Iaitu pertama konsep dan peranan wahyu, ada 9 Yang kedua konsep insan, konsep kebahagiaan, konsep ilmu, konsep pendidikan, konsep keadilan, konsep kebebasan, konsep persamaan, konsep ataupun kebebasan dan hak asasi. Ada 9 elemen teras dalam peradaban. Bermaksud dekat sini dah terangkumnya elemen spiritual. Kalau kita lihat ni, konsep wahyu, insan tu, kemanusiaan tu, dan dalaman, spiritual, kebahagiaan pun dalaman, ilmu pun kognitif tu pun dalaman, pendidikan, keadilan, kebebasan, persamaan, kebebasan dan hak asasi. Ini elemen-elemen teras yang akan kita bincangkan dalam peradaban. Kita masuk pada yang pertama, konsep dan peranan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu semua sedia maklum. Jikalau kita sebut wahyu, bermaksud wahyu itu ialah Al-Quran, kalamullah, kata-kata Allah, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahawa Nabi Muhammad SAW itu tidak akan berkata-kata menurut hawa nafsunya, melainkan ianya adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah wahyu. Okey, konsep wahyu. Kalau semua dapat lihat ni, yang pertama, kenapa wahyu? Kerana wahyu tu ialah ilmu paling tinggi yang datang secara langsung daripada Allah. Jadi pandangan alam Islam ni berteraskan wahyu yang pertamanya kerana wahyu tu ialah ilmu yang paling tinggi. Allah yang berikan pengetahuan kepada manusia. Allah menciptakan manusia, Allah turunkan wahyu. Jadi wahyu tu ialah ilmu yang paling tinggi yang datang secara langsung daripada Allah SWT. Kemudian yang kedua, wahyu tu menyentuh realiti yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Allah menciptakan manusia, Allah mengetahui kekurangan yang ada pada manusia. Jadi sesuatu yang manusia tidak dapat fikirkan, Allah dah tetapkan dalam wahyunya. Kita hanya ikut, insya-Allah manusia tu akan dapat berada dalam jalan yang betul lah. Kerana banyak perkara dalam kehidupan ni manusia tak dapat fikir apa yang tidak dapat dipikir oleh akal manusia. Kemudian wahyu tu menceritakan tentang hakikat Allah dan sifat-sifatnya. Daripada wahyu Al-Quran itulah Allah ceritakan sendiri tentang siapakah itu Allah, apakah sifat-sifat Allah. Dinyatakan dalam wahyu. Kalau berdasarkan pada akal manusia memang tak dapat fikir bagaimana bentuk Tuhan, bagaimana sifat Tuhan. Sebab akal tu sendiri Tuhan yang ciptakan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wahyu tu menyentuh tentang perkara-perkara alam ghaib, alam kubur dan seumpamanya. Akal ni bersifat terbatas fungsinya. Perkara yang zahir akal dapat fikir, tapi yang di luar kemampuan akal tak dapat fikir. Lebih-lebih lagi berkaitan perkara ghaib, seperti alam kubur, jin, manusia, dosa, pahala, syurga, neraka dan sebagainya. Kemudian wahyu tu menjelaskan tentang kewajipan asasi yang mesti ditunaikan kepada Allah. Wahyu juga yang menyatakan apakah tugas, apakah kewajipan yang utama yang mesti ditunaikan oleh manusia ni kepada Allah, mengajar manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Orang yang mendapat ilmu wahyu hanyalah para rasul dan nabi. Wahyu tu hanya khusus untuk para nabi dan para rasul. Manusia lain mengikut apa wahyu yang telah disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Jadi itulah konsep wahyu. Jadi mereka kumpulan yang buat tajuk konsep wahyu, ni poin-poin dia. Jadi boleh top up dalam tugasan masing-masing. Okey, kemudian apakah peranan wahyu? Wahyu ni ialah ilmu yang paling tinggi, jadi dinyatakan daripada Allah, Tuhan semesta alam yang menjadikan manusia, menjadikan alam semesta. Jadi fungsi wahyu tu yang pertamanya ialah akidah. Akidah tu apa? Ni membetulkan akidah manusia dan bawa manusia ke jalan yang benar. Kita dah belajar sebelum ni, akidah tu ialah kita punya pegangan keyakinan tanpa keraguan.
Jadi wahyulah yang membetulkan akidah manusia dan membawa manusia ke jalan yang benar. Jikalau tiada wahyu, manusia akan tercari-cari apakah agama yang betul, apakah agama yang sebenar, kan? Macam kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kalau semua masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, bermula dengan melihat kepada bulan. Kemudian bulan hilang, mengatakan matahari. Sebab waktu siang matahari pula muncul, matahari lebih besar daripada bulan. Mungkin ini Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalaulah Tuhan sebenar tak beritahu tentang Tuhan yang sebenar, nescaya akan berada dalam kesesatan. Tapi dengan turunnya wahyu, wahyu itulah yang membetulkan manakah pegangan yang mesti manusia ikut, jalan yang betul. Jadi ini fungsi yang pertama lah, membetulkan akidah. Yang kedua, ta'abbudi. Itu panduan kepada manusia untuk melaksanakan perintah Allah. Ta'abbudi itu penghambaan lah. Daripada abdun, hamba, ta'abbudi bersifat kehambaan atau memperhambakan. Jadi memandulah manusia bagaimana cara untuk kita menghambakan diri. Dengan mengikut perkara-perkara yang Allah wajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak sukai ataupun larang. Kemudian ibadah. Wahyu juga menerangkan bagaimana kita melaksanakan ibadah. Kan contohnya dalam Al-Quran ada menyatakan wa aqimus solah wa atuz zakah, kan? Dirikanlah solat, keluarkanlah zakat. Tentang cara-cara melaksanakan ibadah. Tapi tidak dinyatakan secara detail lah. Detailnya dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab itu hadis Nabi juga dikategorikan sebagai wahyu. Perkara yang tidak jelas, yang sama-sama dalam Al-Quran, hadislah yang detailkan, yang memperincikan caranya. Kemudian akhlak. Wahyu juga mendidik akhlak, mendidik dan bentuk akhlak manusia. Kita dah pun kongsikan tentang ni. Kemudian akal. Mendorong akal manusia membina tamadun. Memberikan akal kita ni cara berfungsi yang betul. Mendorongkan akal supaya berfikir ke arah yang dibenarkan saja. Kemudian wahyu juga menerangkan atau memaklumkan tentang tujuan kewujudan, tujuan kehidupan, iaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan, memohon kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan atau kebaikan di akhirat. Itu peranan wahyu. Ada 6 lah. Ada 6 peranan wahyu yang dinyatakan di sini. Kemudian kita masuk yang kedua berkaitan konsep insan. Insan. Kalau kita faham insan tu manusia. Tapi insan tu merupakan daripada bahasa Arab. Jadi kita nak pergi lebih jauh apakah yang dikatakan sebagai konsep insan. Insan kalau semua dapat lihat, iaitu tergabung daripada 2 unsur manusia itu insan, iaitu unsur roh dan unsur jasad. Jadi insan tu rupanya terbentuk daripada 2 elemen, 2 unsur roh, rohani yang kita tidak nampak, dan unsur jasad. Insan yang hanya ada jasad dan tidak ada roh, maka tidak dinamakan insan. Telah berubah. Kalau insan atau manusia itu asalnya ada jasad, ada roh. Jikalau hilangnya roh ataupun hilangnya nyawa, maka insan tadi dah berubah menjadi mayat. Bertukar status daripada manusia atau insan kepada mayat atau jenazah. Tetapi insan tu jikalau tiada jasad, hanya roh saja, itu bukan insan lah. Bukan insan. Insan mesti tergabung daripada 2 perkara, roh dan juga jasad. Okey, apa peranan insan? Apa peranan manusia? Jika kita dapat di sini ada 2 lah fungsi utama. Kita pun dah tahu, dah kongsikan sebelum ni. Iaitu pertama sebagai khalifah, yang kedua sebagai hamba. Khalifah tu apa? Khalifah tu ialah hubungan sesama makhluk. Iaitu adanya hubungan sama manusia, sama makhluk, sama manusia, sama tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Dan juga memakmur dan mengimarahkan alam. Mengimarahkan alam, memakmur dan mengimarahkan alam. Ada 2 lah yang dikatakan sebagai khalifah. Dan yang peranan yang kedua selain daripada khalifah ialah sebagai hamba. Manusia itu sebagai hamba, iaitu hamba kepada Tuhan. Adanya hubungan dengan Tuhan. Tuhan tu sebagai pencipta manusia, manusia itu sebagai hamba kepada Tuhan yang menciptakan hamba. Dan juga hamba juga melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi inilah fungsi utama peranan insan atau peranan manusia. Itulah konsep insan. Konsep insan bukan hanya disempitkan pada bidang psikologi, tetapi semua bidang yang berorientasikan manusia.
Semua yang dikaitkan dengan manusia tu, itulah konsep insan berada pada semua yang berkaitan dengan manusia. Kalau lihat di sini adanya unsur psikologi, politik. Dengan insan tu juga adanya psikologi, iaitu berkaitan perihal mental dan dalaman insan manusia, sosiologi, iaitu berkaitan macam mana manusia itu berinteraksi kan, kemasyarakatan, kemudian antropologi, iaitu berkaitan budaya, adat resam, kepercayaan, kemudian insan juga berkaitan dengan ekonomi, insan juga berkaitan dengan fisiologi. Fisiologi apa? Tentang fizikal kan, tentang fizik, fisiologi. Kemudian insan juga berkaitan astronomi, kaji bintang. Kemudian insan juga berkaitan dengan gastronomi, iaitu kajian seni yang menjadikan makanan yang baik, berkaitan dengan pemakanan lah. Kemudian insan juga berkaitan dengan perubatan, insan juga berkaitan dengan politik. Jadi insan tu menyeluruh lah. Semua yang berkaitan dengan insan, itu termasuk konsep atau perbahasan insan. Insan bukan hanya terhad pada bidang, contohnya bidang fisiologi saja ataupun psikologi saja. Tidak. Semua berkaitan dengan manusia, insan, kita akan bahaskan termasuk dalam konsep insan. Okey, ada teori kat sini. Kalau kita dapat lihat, teori berkaitan konsep insan. Kalau kita dapat lihat sebelah kiri ni, insan, ada teori berkaitan insan tu manusia tu diciptakan, creation. Ada juga teori mengatakan insan tu tidak diciptakan tapi melalui teori evolusi, evolution, iaitu berubah. Manusia tu berubah daripada makhluk lain kemudian menjadi makhluk lain. Ini teori bukan daripada teori agama Islam. Ini beberapa teori lah. Kemudian daripada yang diciptakan pula, ada teori-teori lain. Di bawah teori yang diciptakan ada mengatakan satu Tuhan. Ada teori mengatakan banyak Tuhan. Kalau satu Tuhan ni ada teorinya tauhid. Ini Islam lah. Tauhid, kita mengesakan Allah, Tuhan tu pada zat, sifat dan perbuatan. Dan juga ada teori monotheism. Monotheism. Kemudian banyak Tuhan, polytheism. Kan, banyak Tuhan. Kemudian yang tidak diciptakan ni mengatakan manusia ni tidak diciptakan. Berlaku secara perubahan demi perubahan terhadap makhluk-makhluk tu. Ada juga pelbagai teori berkaitan teori evolusi ni. Ini beberapa teori berkaitan insan. Tetapi teori yang sebenar, teori yang dinyatakan melihat melalui pandangan alam Islam. Kita sebagai umat Islam, kita mesti melihat sesuatu perkara apa-apa pun berkaitan, sama ada berkaitan penciptaan manusia pun, mesti kita melihat menggunakan pandangan alam Islam. Kemudian yang ketiga, masuk berkaitan konsep kebahagiaan. As-sa'adah dalam bahasa Arab, iaitu kebahagiaan. Sa'adatun adalah kata yang terbitan daripada suku kata, perkataan asal sa'adah. Sa'ida yas'adu, sa'adah. Dalam Al-Quran disebut sa'idun. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Jadi sa'idun tu ialah orang yang berbahagia. Kalau sa'adah berarti bahagialah. Jadi bahagia ni berbeza menurut pandangan alam Islam dan juga pandangan alam Barat. Punca perbezaan tadi telah dinyatakan. Punca pada perbezaan pandangan alam ni adalah berkaitan dengan ilmu dan pendidikan. Sumber ilmu yang berlainan akan memberikan kesan kepada pandangan alam yang juga berlainan. Islam melihat kebahagiaan itu ialah merupakan satu yang hakiki. Orang yang bahagia, orang yang mencari kebahagiaan itu bersifat hakiki. Hakiki itu maksudnya bersifat apa? Bersifat sebenarlah. Tetapi Barat melihat bahagia itu mengikut nafsu. Bila kehendak nafsu dipenuhi, dapat mengikut semua kehendak nafsu, rasa bahagia. Sebab tu kalau kita lihat adanya macam-macam cara berfikir yang semata-mata mengikut nafsu kan. Contoh hedonisme, berseronok-seronok kan. Adanya perzinaan yang tidak terhad, yang tidak terkawal di tempat Barat kan. Sebab semata-mata mengikut nafsu kan. Bila nafsu tercapai, bahagia, rasa bahagia. Tapi itu bukan menurut pandangan Islam. Islam melihat bahagia ialah sesuatu yang hakiki, bukan semata-mata mengikut nafsu. Kerana nafsu tu Islam ajar, nafsu tu sentiasa mengikut, menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Kemudian Islam melihat bahagia itu dari cara pandangan zahir dan batin. Zahir bahagia, melihat bahagia, batin juga melihat bahagia. Tetapi Barat melihat bahagia itu hanya zahir semata-mata. Contoh zahir ni ialah contoh dapat melihat seorang individu atau insan tu kaya raya, banyak duit kan, contoh dapat berkahwin banyak anak
dan sebagainya, berjaya dalam perniagaan secara zahir, itu nampaknya bahagia. Tapi Islam bukan melihat bahagia hanya pada zahir, tapi batin juga. Sebab tu kalau kita dapat lihat, ada orang Islam ni contohnya yang rumah besar, kereta mewah, tapi tidak rasa bahagia. Batinnya tidak bahagia. Zahirnya bahagia, nampak bahagia, tapi batinnya tidak bahagia. Contoh risau tentang duitnya dicuri, risau tentang anak-anak tidak dengar kata, risau dan sebagainya, risaulah, maksudnya tidak rasa bahagia pada batin. Tetapi ada yang manusia juga, contoh orang Islam juga, yang tidak dilihat sebagai kaya, tapi batinnya atau jiwanya rasa kaya, mencukupi. Kan contoh orang-orang yang rumahnya kecil, tidak semestinya tidak bahagia. Kalau kita lihat, ada berlakunya gelak ketawa kan, gurau senda, anak mendengar kata ibu, anak mendengar kata bapa, di dalam rumah yang kecil sahaja. Jadi, kebahagiaan dalam Islam tu bukan hanya penilaiannya berdasarkan zahir semata-mata, tapi juga melihat pada zahir dan batin. Tidak semestinya zahir, memerlukan juga kepada batin. Kemudian, kebahagiaan dalam Islam juga abadi, kekal. Kan, abadi, kekal. Bersifatnya kekal. Orang yang bahagia jiwanya akan sentiasa berasa bahagia walaupun ditimpa pelbagai ujian. Kan, contohnya kan. Sebab tu Nabi ajar dalam Islam, laisal ghina, bukanlah kebahagiaan atau kekayaan itu min kasratil mal wal arad, daripada kaya atau banyaknya harta dan banyaknya harta lah. Walakin al-ghina, akan tapi kekayaan itu atau kebahagiaan itu ialah ghinan nafs, kaya atau bahagianya jiwa. Jiwa yang bahagia, maka insya-Allah akan tetap redha menerima apa-apa jua yang datang pada diri kita. Maka itulah kebahagiaan menurut Islam, bersifat abadi, kekal lah. Tapi kebahagiaan menurut Barat ni sementara, sebab menilai kebahagiaan pada nafsu dan pada zahir. Kan? Contohnya, nafsu telah dipenuhi. Pada ketika itu saja rasa bahagia. Lepas dah habis nafsu tu, dah tak bahagia. Jadi sementara lah. Ataupun yang kaya merasa bahagia. Bila jadi miskin je, dah tak bahagia. Bersifat sementara. Ni cara pandangan alam. Sebab sumber ilmu, pandangan peradaban ni, dua peradaban ni menentukan bagaimana cara pandangannya. Okey, kemudian kita masuk pada konsep ilmu yang keempat. Konsep ilmu tu apa? Okey, konsep ilmu, kalau kita lihat di sini, ada 4 perkara berkaitan ilmu, iaitu definisi ilmu, klasifikasi ilmu, sumber ilmu, kepentingan ilmu. Kita lihat yang pertama dulu berkaitan definisi ilmu. Jadi ilmu ni menurut pandangan Islam ilmu tu ialah sampainya diri kepada makna dan hadirnya makna dalam diri. Apa maksud dia? Ilmu tu ialah sampainya diri kepada makna. Makna ni maksud sesuatu yang kita belajar, yang kita tahu, dia memberikan kesan kepada diri kita. Kan, contohnya, kita mengetahui bahawa Allah itu ada dan Allah memerintahkan supaya berbuat kebaikan kepada diri dan kepada orang lain. Apabila kita tahu tadi, kemudian kita praktikkan dalam diri kita, kita pun buat baik pada diri kita, buat baik kepada orang lain, kita dah buat, dah merasai perkara itu, pada ketika itu hadirnya makna pada dalam diri kita. Tapi jikalau tidak hadir, contoh kita tahu saja, kita tahu Allah menyukai orang yang buat kebaikan, tapi kita tak buat, kita suka dengki orang, ejek orang, contohnya kan. Bermaksud makna itu tidak hadir atau tidak berada dalam diri kita. Maka pada ketika itu, belum lagi menjadi ilmu, kerana maklumat ataupun yang tahu tadi hanya setakat di akal sahaja. Masih lagi di peringkat akal, di peringkat pengetahuan atau di peringkat maklumat. Belum lagi menjadi ilmu kerana belum lagi memberi makna kepada diri. Itu maksudnya sampai diri kepada makna atau hadirnya makna dalam diri. Jadi kalau kita lihat mengikut definisi ilmu ini menurut agama Islam ni, banyak perkara yang telah pun menjadi ilmu kerana telah memberikan diri kita manfaat daripada pengetahuan tadi. Tapi banyak juga perkara yang tidak sampai kepada diri kita atau belum lagi memberi makna, maka statusnya hanyalah pengetahuan, kan? Contohnya kita berkaitan bacaan Al-Quran, kan? Kita tahu bacaan Al-Quran sangat banyak pahala baik untuk diri dan sebagainya, tapi jikalau kita tak buat benda tu, hanya setakat pengetahuan ataupun maklumat sahaja, belum lagi
menjadi ilmu untuk diri kita kerana belum lagi sampai kepada makna atau adanya makna dalam diri. Itu ilmu menurut agama Islam. Jadi ramai orang silap faham berkaitan ilmu ni. Kalau Barat mereka memberi definisi yang lain lah berkaitan ilmu. Ilmu tu hanya yang boleh dicapai sahaja, yang boleh dikaji dan dibuktikan. Selain tu bukan ilmu. Maka berbezalah dengan agama kita. Kemudian klasifikasi ilmu. Ilmu dalam Islam ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain ni iaitu bersifat untuk wajib setiap individu. Fardu kifayah kita pun dah bahaskan iaitu fardu dalam kelompok tertentu. Jikalau ada yang melaksanakannya maka terlepaslah individu lain. Contohnya berkaitan solat jenazah dan sebagainya. Itu berkaitan klasifikasi ilmu. Kemudian sumber ilmu dalam Islam ada 3. Wahyu yang utama tadi. Kerana wahyu, ilmu daripada wahyu itu merupakan ilmu yang tertinggi. Kerana secara langsung daripada Allah SWT. Dan ilmu yang kedua, akal. Akal ni yang Allah ciptakan pada manusia dan panca indera. Panca indera manusia. Tetapi Barat menidakkan adanya wahyu sebagai sumber ilmu. Kerana menganggap wahyu itu sebagai fiksyen, sebagai rekaan semata-mata ataupun hayalan. Mereka hanya menggunakan akal dan panca indera sahaja sebagai sumber ilmu. Mereka menolak wahyu. Jadi Islam meletakkan wahyu itu sumber ilmu yang pertama. Kemudian akal, baru panca indera. Kemudian yang terakhir, kepentingan ilmu. Pentingnya ilmu menurut pandangan alam Islam ni ialah sebagai asas bagi keseluruhan kehidupan manusia. Asas bagi keseluruhan kehidupan manusia. Kerana manusia tadi dinyatakan pada definisi tadi, sesuatu yang telah pun hadir dalam manusia dan memberi bekas atau memberi kesan pada diri manusia, maka manusia itu telah pun mendapat ilmu. Maka ilmu itu asaslah bagi keseluruhan kehidupan manusia. Semua yang manusia lakukan itu adalah berasaskan kepada ilmu yang telah pun memberi kesan kepada manusia. Contoh kita belajar ni. Kita tahu tentang pengajaran belajar tu apa, dapat pahala, dapat menambah kebaikan pada diri dan kita pun belajar. Jadi pengetahuan kita tentang belajar tu telah memberi makna pada diri kita dan telah menjadi asaslah bagi kehidupan, bagi cara berfikir kita. Itu maksudnya kepentingan ilmu. Yang terakhir untuk hari ni, kita pergi pula ke berkaitan dengan konsep pendidikan. Konsep pendidikan iaitu at-ta'dib. At-ta'dib, pendidikan. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa istilah yang menggambarkan tentang pendidikan. Tetapi dalam bahasa Melayu, kita hanya menyebut pendidikan. Tapi apabila dikaitkan dengan pendidikan dalam konteks bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berbeza tetapi berkaitan pendidikan. Kalau lihat yang pertama, tadris. Tadris. Kalau belajar bahasa Arab, mudarris. Mudarris ialah guru yang mengajar di sekolah. Kalau madrasah, sekolah. Jadi tadris tu ialah proses pengajaran di sekolah. Pengajaran mengajar saja, maksudnya adanya berlaku proses pendidikan dalam bentuk pengajaran. Kemudian tarbiyah, pengajaran juga. Tapi tarbiyah ni lebih bersifat jasadi, bersifat dalam pembentukan fizikal. Kerana perkataan tarbiyah juga digunakan untuk menternak binatang, tarbiyah. Contoh robba tarbiyah, berkaitan binatang. Jadi tarbiyah ni bersifat dalam pembentukan pengembangan jasadilah, fizikal. Dan ada juga ta'lim. Perkataan ta'lim. Ta'lim ni juga pendidikan, tapi lebih bersifat kognitif. Kita mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Ilmu dimindalah di akal. Kognitif, bersifat kognitif. Kemudian ada juga tazkiyah. Tazkiyah juga bersifat pendidikan. Tapi kalau kita fahami tazkiyah ni dia penyucian. Pendidikan dalam menyucikan jiwa. Bersifat membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Konsep-konsep dalam ilmu sufi, tasawuf, membersihkan jiwa ni adalah perkataan tazkiyah ni. Maksudnya pendidikan dalam bentuk menyucikan penyucian jiwa. Okey, itu berkaitan pendidikan. Tetapi ta'dib tu lebih menyeluruh. Kerana kalau kita pernah dengar sebuah hadis daripada Nabi Muhammad SAW mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi.
Aku ni telah diajak oleh Tuhanku, ad-dabani, menggunakan perkataan ad-daba. Aku ni telah diajak oleh Tuhanku, Rabbi, fa'ahsana ta'dibi, maka itulah dia sebaik-baik pengajaran, sebaik-baik pendidikan. Jadi dalam hadis itu menggunakan perkataan ta'dib. Kerana ta'dib ni dia menyeluruh. Dalam ta'dib ni lah adanya unsur tadris, adanya unsur tarbiyah, adanya unsur kognitif, ta'lim, dan juga adanya unsur tazkiyah. Ta'dib lebih menyeluruh. Jadi kalau kita disebut apakah yang dikatakan pendidikan menurut pandangan alam Islam. Jadi pendidikan menurut pandangan alam Islam bersifat menyeluruh yang mana mengandungi terkandung dalamnya konsep tadris, konsep tarbiyah, tazkiyah dan taklim. Kerana ta'dib ni dia bersifat menyeluruh. Dan itu juga perkataan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan tentang bagaimana Allah mendidik, mengajar Nabi Muhammad. Itu menggunakan perkataan ta'dib. Maka kita pun mengambil pakai menggunakan perkataan yang digunakan oleh Nabi dalam pendidikan, iaitu ta'dib. Okey, jadi itu sahaja kita punya perkongsian untuk pada kali ini. Kemudian kita akan sambung konsep seterusnya, konsep keadilan pada minggu depan. Jadi hari ini kita kongsikan pada berkaitan 5 konsep sahaja, iaitu konsep wahyu, konsep apa lagi? Konsep wahyu, konsep saadah, konsep ilmu, konsep pendidikan, konsep apa satu lagi tadi? Insert.